Clash of the Bands, salah satu kompilasi atau istilah terkemudiannya gagasan antara paling penting dalam sejarah rock, khususnya bagi negara Singapura. CD ini diasaskan pada awalnya sebagai satu pertandingan yang diadakan penuh prestij di skate park dan musical fountain Pulau Sentosa, Singapura, yang dijalankan oleh Sentosa Development. Pada tahun 1986, setelah melihat kejayaan Battle of the Bands dan juara-juara rock, Sentosa Development dengan usaha sama penggiat rock Singapura berhasil menerajui pertandingan yang dipanggil Clash of the Bands, yang tujuannya untuk mencungkil bakat-bakat kumpulan rock Singapura serta mengabadikan mereka di dalam CD kompilasi. 5 kumpulan telah dipilih untuk menghiasi kompilasi ini, yang mana 3 darinya merupakan finalis dari pertandingan Clash of the Bands sendiri, iaitu juaranya kumpulan Twilight Zone atau nama lainnya TZ, yang memperjuangkan konsep hard rock dan heavy metal, dibarisi oleh Izan vokal, Iskandar dan Ahmad TZ gitar, Nordin bass serta Alfian drum, dan diasaskan pada tahun 1985. Naib juara pertandingan kumpulan Helter Skelter yang memperjuangkan konsep hard rock dan heavy metal, dibarisi oleh Jamal drum, Devan dan Manaf gitar, Raja Azman vokal serta bass Muhammad, yang diasaskan pada tahun 1985. Tempat ketiga merupakan kumpulan yang baru diasaskan khas untuk pertandingan tersebut, iaitu kumpulan Last Minute yang memperjuangkan konsep melodic hard rock, dibarisi oleh Mat Shah dan Razak gitar, Man Sarip dan Manisah vokal, Mat Noor keyboard, Zai bass serta M Japri drum. Kumpulan Thrashed yang merupakan antara kumpulan senior Singapura diasaskan sejak 1980 lagi telah dijemput sebagai kumpulan jemputan untuk rakaman, memperjuangkan konsep heavy metal dan dibarisi oleh Faizal vokal, Denda Leman gitar, Bung bass serta Alim drum. Dan akhir sekali sebuah lagi kumpulan jemputan dari Johor Bahru, Malaysia, iaitu Handy Black yang memperjuangkan konsep hard rock, dibarisi oleh Mahmud vokal, Hide dan Rosli Jantan gitar, Amy drum serta Halim bass. Handy Black merupakan salah satunya kumpulan di dalam kompilasi ini yang bukan berasal dari Singapura. Kesemua 5 kumpulan telah menandatangani kontrak rakaman album bersama Live Records, yang merupakan salah satu syarikat sponsor pertandingan Clash of the Bands sendiri. Rakaman dijalankan di Studio Lion Singapura dengan usaha sama bersama nama-nama kuat dalam scene rock Singapura sendiri, iaitu Razi M, Syed Amin, Azmi Adnan, Hanafi Warren dan Joe Salim Warren sebagai penerbit album. Kompilasi yang mencetuskan fenomena dan memeriahkan industri rock Nusantara ini akhirnya hinggap di pasaran pada awal tahun 1987. Alright, Clash of the Bands. Jadi kat sini kita ada 3 siri Clash of the Bands. Jadi seperti gua dah ceritakan asal-usul kompilasi atau gagasan Clash of the Bands ni. Jadi gua beritahu siap-siap, ketiga-tiga album Clash of the Bands ni mengandungi copyright, tapi Clash of the Bands 1 hanya 8 lagu copyright, manakala Clash of the Bands 2 adalah full copyright. Clash of the Bands 3 juga 8 lagu mengandungi copyright. Jadi pendek kata, daripada ketiga-tiga CD Clash of the Bands ni gua hanya boleh letak 4 lagu lah kan. Jadi kita ulas dululah pasal Clash of the Bands 1 ni. Jadi disebabkan lagu-lagunya kebanyakannya mengandungi copyright, jadi gua tak boleh nak ulas secara bertulis lah kan, gua ulas secara verbal lah Okey, jadi Clash of the Bands 1 diterbitkan pada tahun 1987. Kita boleh tengok kat sini ada tulis, nampak? Okey, 1987. Ni memang kaset original lah, pendek kata live record punya. Boleh nampak logo kat sini bawah live, boleh nampak kan? Belakang ni pun ada live. Jadi kalau lu orang ada beli kaset Clash of the Bands dan tak ada tulis live kat bawah tu, maknanya lu sudah kena bedek lah. Jadi satu, kalau kita nak tahu kaset ni original atau tidak live record tahun 1987, tali dia memang selalunya merah.
Ni tali bila dah habis, bukan tali sewaktu dia sedang berputar. Tali dia dah habis warna merah. Ini memang adalah salah satu ciri-ciri unik Live Records lah pada tahun 1985 ke tahun 1987. Dia memang selalu pakai tali merah ni. Kaset-kaset seperti Rockers Kekejaman, Rusty Blade, album awal dia kan. Apa lagi, Bumi Putra Rocker, semuanya tali merah. Okay, jadi gua bagi tahu siap-siap supaya diorang semua tahu. Alright, jadi Clash of the Band 1 diterbitkan pada tahun 1987 seperti gua katakan. Layout depan dia agak simple, gambar batu berpecah-pecah and Clash yang pecah. Tapi sebenarnya kalau kita terjemah secara betul, Clash of the Bands ni maksudnya pertempuran di antara band lah. Clash kan, Clash maksudnya apa, dia macam belaga lah kan, belaga untuk bertempur lah. So maksud dia sama macam Battle of the Band jugalah. Jadi kita tengok dalam dia. Live record ni kaset dia memang cantik, indie dia pun semua cantik. Kalau yang tahun 80-an ni lah, tahun awal 90-an pun masih cantik juga sebenarnya. Jadi casing pun original, boleh nampak ada logo Live Record di bawah. Jenis bentuk Batman ni adalah ciri-ciri khas kaset tahun 80-an lah. Alright, jadi kita tengok inlay dia. Seperti gua katakan, inlay Clash of the Bands atau inlay Live Record memang berkualiti. Boleh nampak kilat-kilat brother dia punya inlay dia. Steam brother pegang. Cuma kat sini ada kad ucapan patutnya, tapi gua punya dah kena potong lah, owner asal dah potong. Alright, jadi kita tengok secara dekat gambar-gambar ahli. Sebab ni agak rare juga ni. Gua yakin dekat Google kebanyakan gambar semua pecah pasal gambar ni kecil. Ni gua bagi close up untuk lu orang semua boleh tengok muka-muka brother-brother kita. Ni Helter Skelter, ini Treasured, ini TZ, dan ini adalah Handy Black daripada JB, dan kumpulan Last Minute dengan ahli yang paling ramai iaitu 7 orang. Pasal dia orang ada 2 vokalis dan 2 gitaris. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini. Seperti gua bagi tahu, nama penerbitnya Joe Salim Warren, iaitu abang kepada Hanafi Warren, penyanyi kumpulan Unwanted. Joe Salim Warren ni memiliki syarikat rakaman Pancaran Production, seperti gua pernah cerita sebelum ni dalam ulasan Love Hunters kan. Okey, jadi lagu-lagu majoriti adalah ciptaan mereka sendiri seperti kita boleh lihat di sini kan. Lu orang boleh tengok sendirilah. Susunan lagu dia pun semua memang sama rata lah, sebab maklumlah album kompilasi kan. Setiap kumpulan ada 5 kumpulan, setiap kumpulan membawa 2 lagu masing-masing, 1 lagu fast dan 1 lagu slow. Jadi memang lengkap lah, 5 lagu fast dan 5 lagu slow. Dengan kebanyakan konsep mereka bawa slow rock tu slow rock lah. Tapi slow rock sebab tahun 87 ni masih lagi ada rock dia, belum masuk zaman leleh-leleh. Lagipun kebanyakan lagu-lagu ciptaan dia orang sendiri kan. Kita boleh tengok yang mana ada tulis nama pun, macam contoh Ketenangan Suhaimi tu Amy Handy Black lah, ataupun lebih dikenali sebagai Amy Ekspedisi kemudiannya. Begitu juga lagu Mimpi kan. Gelisah Treasured M. Zainuddin juga adalah ahli Treasured sendiri. Jadi majoriti memang lagu-lagu ciptaan mereka sendirilah, pendek kata. Bahagian belakang lirik dia warna biru. Ini memang adalah ciri-ciri istimewa kaset-kaset Live Record pada tahun 86-87, sama macam Rusty Blade punya album Rintangan Hidup Dunia. Dalam belakang dia pun biru. Begitu juga Rockers Kekejaman. Alright, jadi kita teruskan dengan kisah Clash of the Bands punya gagasan. Berapa gua nak bagi dekat Clash of the Bands 1? Ini antara album favorite gua brother. Jadi kalau gua nak bagilah, gua boleh kata 10/10 dengan band paling gua minat sekali adalah, gua susah nak pilih sebenarnya sebab semuanya boleh kata best kan. Tapi kalau gua nak pilih satu lah yang paling best sekali, bagi gua adalah kumpulan Treasured. Sebab lagu dia, lagu heavy dia pun memang berat, angkara kan. Dengan lagu slow dia, Gelisah ni pun agak heavy juga sebenarnya kan. Kumpulan Helter Skelter kita dah tahulah tiada lagi air mata ni. Sebenarnya dia ambil pengaruh daripada lagu Halloween, How Many Tears. Itu juga lagu Antara Syurga dan Neraka. Ni mempunyai 3 pengaruh lagu di dalam ni, iaitu lagu Europe, Seven Doors Hotel, apa lagi, Tokyo Blade, If Heaven Is Hell, dan lagu Demon. Demon punya tajuk lagu gua lupa.
Pendek kata, 3 lagu tu digabungkan menjadi lagu Antara Syurga dan Neraka. Memang menarik lah kan. Cuma sound Helter Skelter tak berapa nak sampai sangat. Dia membuatkan sound dia orang lebih pada arah hard rock lah. Walaupun pengaruh-pengaruh 3 band yang dia orang ambil tu, macam contoh Tokyo Blade tu memang lebih ke power metal. Begitu juga dengan Demon adalah NWO BHM. Europe pun masa zaman awal-awal dia pun boleh kata heavy metal juga sebenarnya. Pemuzik jalanan ni, lagu ni lebih ke arah hard rock sebenarnya lah. Nak kata heavy metal tu ada sedikit lah, tapi sebenarnya lebih ke hard rock. Lagu Ketenangan Handy Black adalah lagu slow rock lah. Lagu Mimpi ini pun boleh dikatakan hard rock, tapi gua suka intro dia sebab dia main solo dia ala-ala Arabic scale tu yang buatkan gua menarik lah kan. Kemudian lagu apa lagi, Mencari Kedamaian TZ ni agak slow rock yang boleh dikatakan sentimental jugalah kan. Layan Pengalaman Hidup, intro keyboard dia agak panjang kan. Last Minute ni seperti gua katakan ada 2 vokalis, seorang Manisah dan seorang lagi Kamaruzaman. Jadi Pengalaman Hidup dia bagi pada Kamaruzaman, dan Tunggukan Kepulanganku lagu slow adalah penyanyian Manisah. Okay, dah banyak cerita sangat. Gua dah cakap ini adalah 10/10. Gua cakap banyak sebab ni gua punya favorite album. Okey, kita teruskanlah. Sambutan kompilasi Clash of the Bands yang memperansangkan membuatkan live record bercadang untuk menerbitkan CD susulannya. Berdasarkan populariti kumpulan Helter Skelter dan Last Minute yang paling menjadi buah mulut para rockers pada masa itu, membuatkan live record menawarkan kedua-dua kumpulan ini untuk rakaman album Clash of the Bands 2 pada tahun yang sama. Manakala bagi kumpulan TZ dan Thrashed pula, ditawarkan untuk projek album kompilasi Rock Power bersama 3 lagi kumpulan lain dari Singapura, iaitu Yes, Trust dan Stranger Eyes. Malangnya, kesemua 5 kumpulan Rock Power ini, yang mana kasetnya muncul pada tahun 1988, tidak bertahan kemudiannya untuk muncul dengan album mereka sendiri. Alright, Clash of the Bands 2 pula. Jadi seperti gua katakan, ini juga album terbitan tahun 1987 oleh Drive Records, sebab tu tali dia merah sama juga kat sini kita boleh tengok tahun 1987 ada live punya logo kat situ menunjukkan dia adalah original dengan stiker. Ini memang ciri-ciri istimewa kaset live record era 80-an lah. Okey, nampak ni memang semua ori lah yang gua ada Clash of the Band ni. Tak ada yang ciplak-ciplak, tak ada, memang full ori. Okey, jadi Clash of the Band 2 seperti gua dah katakan, dia sebenarnya adalah album split. Ni kira susulan lah pada Clash of the Band pertama, sebab live record lihat 2 kumpulan ni iaitu Last Minute dan Helter Skelter antara yang paling popular lah diperkatakan menerusi Clash of the Band 1. Jadi sebab tu live record tawarkan kepada 2 kumpulan ni untuk buat satu album split lah, di mana setiap kumpulan memberikan 5 lagu masing-masing. 5 Last Minute dan 5 Helter Skelter. Gua bagi lu orang tengok dekat-dekat jugalah gambar dia orang ni. Sebab kat Google semua tak jelas kan. Jadi layout live record memang semua samalah, lu orang boleh tengok inlay dia berkilat-kilat dan cantik. Belakang pun masih lirik berwarna biru. Kalau kita nak kirakan lah lagu-lagu, lagu slow ada berapa banyak, lagu fast ada berapa banyak, kita check satu-satu tengok kan. Gua pun tak berapa ingat sangat sebab album ni antara Clash of the Band yang gua kurang sikit layan lah. Mungkin sebab gua dah terbiasa dengan Clash of the Band 1 yang campur aduk 5 band, itu juga Clash of the Band 3 yang campur aduk 5 band. Jadi gua lebih banyak layan 1 dan 3 berbanding 2 ni. 2 ni kadang-kadang lah gua pasang. Erti Cinta adalah lagu slow. Yang menariknya Last Minute di dalam album ni dah mula menampilkan 2 vokalisnya dalam satu lagu slow lah. Itu satu pertaruhan yang juga dibuat mereka di dalam album solo mereka lah pada tahun 1988. Jadi Erti Cinta ni adalah satu lagu slow yang dimana dinyanyikan oleh kedua-dua vokalis lah, Manisah dan juga Kamaruzaman. Kalau kita tengok
pada side satu ni, muka satu ni lebih kepada track last minute, di mana last minute memberi 4 lagu. Helter Skelter 1, Secebis Cahaya, lagu Fast Helter Skelter. Yang lain semua lagu last minute lah. Pada muka 2 pula lebih pada kumpulan Helter Skelter dengan lagu Slow 1. Lagu slow ke Wajah Bahagia Pelangi ni? Ini lagu Fast. Ni lagu last minute. Jadi 4 sebelah Helter Skelter pada muka 2 dan 4 sebelah last minute di muka 1. Lagu paling hit dalam album ni kalau Helter Skelter adalah Melissa lah kan. Oh Melissa, lagu tu. Dan satu lagu tak silap kau, Bakti Satria. Bakti Satria Helter Skelter ni ada sedikit pengaruh lagu Metallica. Tak silap kau, Welcome Home Sanitarium lah antara lagu yang paling banyak diambil pengaruh oleh kumpulan-kumpulan rock kapak kita pada zaman tu kan. Seperti Trust ambil pengaruh lagu tu, lepas tu Desire kan. Dia orang cukup minat betul dengan lagu Welcome Home tu kan. Okey, jadi kalau nak letak ranking lah album Clash of the Band 2 ni, berapa gua nak letak? Seperti gua katakan, gua lebih banyak layan nombor 1 dan nombor 3. Nombor 2 ni macam gua ketepikan sedikit lah. Kadang-kadang je gua layan. Gua boleh letak pada 8/10 lah. Memandangkan kedua-dua band ni juga ada kekuatan masing-masing. Terutama sekali macam Last Minute, di mana lagu-lagu dia lebih ke arah melodik sebab dia lebih banyak mengutamakan keyboard, manakala kumpulan Helter Skelter pula lebih kekuatan pada susunan-susunan lagu dia kan? Sebab dia kuat pengaruh heavy metal dia. Cuma sound dia lah pada masa ni masih kuat ke arah hard rock lagi. Yelah, maklumlah rakaman pada zaman tu kan tak banyak yang lengkap lagi. Okey, kita teruskan dengan kisah kita. Bagi siri Clash of the Bands pula, sebuah lagi kompilasi yang kali ini diberi judul Clash of the Bands 3 pula menutup tirai siri gagasan tersebut pada tahun yang sama, yakni 1989. Menampilkan 4 finalis dari pertandingan Clash of the Bands 1988. Kelima-lima kumpulan Clash of the Bands 3 juga, seperti mana kumpulan-kumpulan rock power, tidak berkesempatan melahirkan album mereka sendiri. Kumpulan-kumpulan itu adalah juaranya Easy, naib juaranya Crux, Steel Fingers, Les Mayo, dan sebuah kumpulan jemputannya aktif bermain di kelab malam iaitu Varna. Kesemua kumpulan-kumpulan ini berasal dari Singapura. Tambah menariknya siri ketiga ini kerana memperlihatkan kepelbagaian kreativiti genre setiap kumpulan yang terlibat. Easy dengan melodic rock AOR, Crux dengan thrash metal, Varna dengan progressive melodic rock, Steel Fingers dengan hard rock AOR, dan Les Mayo dengan hard rock. Dan akhir sekali kita ada di sini adalah Clash of the Bands 3. Alright. Jadi kalau lu orang perasan tadi, berbandingan 1 dengan 2, layout stiker dia dah lain lah. Sebab album ni keluar pada tahun 1989, jadi memang banyak beza lah berbanding dengan 1 dengan 2 tadi yang keluar pada tahun 1987. Ada tulis tahun sini 1989. Jadi layout stiker pada masa ni dah masuk style 89 ni, style lah sebelum live record mengubah kepada printing ke atas shell dan tidak lagi menggunakan stiker. Tapi macam mana pun live record punya logo masih ada di shell kat sini. Pada masa ni masih tulis live, dia belum lagi gunakan gambar ni dekat dia punya shell punya printing. Lagi satu kau nak cakap, tali pun dah putih, dah tak pakai tali merah. Tak tahu, mungkin tali merah mahal lah kot di zaman tu. Sebab tu dia dah tak pakai, cut cost agaknya. Okey, jadi Clash of the Bands 3. Antara layout 1 dengan 2 dengan 3, gua paling suka nombor 3 ni. Pasal layout dia memang habis nampak old school brother, dengan logo masing-masing punya kumpulan diletakkan di hadapan. Semua masing-masing logo memang 80s habis lah kan. Yelah, maklum lah, memang tahun 89 sama 80s pun. Varna mi logo pun cantik kan, boleh nampak macam tu. Crux pun logo memang habis 80s. Steel Fingers memang 80s habis. Easy ni logo agak simple tapi still masih design yang agak old school. Les Mayo pun agak simple. Les Mayo ni agak popular sebenarnya, dia punya vokalis dia iaitu Cikgu Murni
And ini sebenarnya popular disebabkan dia adalah anak buah kepada Rosli Mohalim Sweet Charity. Jadi apa yang paling menarik perhatian gua Clash of the Bands 3 ni, di mana gua dengar pada tahun 2003, sewaktu tu umur gua baru 18 tahun. Disebabkan brother Crux kita ni nampak pakai baju apa? Slayer, brother. Dan bila gua dengar lagu-lagu dia memang trash habis lah. Pengaruh Slayer dia amat kuat. Slayer ala-ala Angel of Death, ala-ala era Rain in Blood. Ada juga pengaruh macam zaman South of Heaven. Bila gua tanya dekat kebanyakan brother-brother Otai Rock, semua dia orang kata Slayer masa tahun 88 macam tu memang sangat top lah dekat Malaysia dan Singapura. Sebab album South of Heaven tu boleh dikatakan meletup jugalah. Album Rain in Blood tu tak berapa meletup sangat kat sini, tapi South of Heaven tu memang meletup. Jadi gua rasa mungkin Crux ambil pengaruh kat situ lah. Dia punya inlay dekat belah card ni pun cantik. Nampak logo masing-masing. Memang smart betul lah. Kalau kita perasan layout dia dah ada perubahan sedikit lah kan, berbanding dengan nombor 1 dengan nombor 2 tadi. Dekat bahagian lirik pun dah tak ada lagi tulisan biru. Macam gua katakan, tulisan biru lebih sinonim pada tahun 85 ke tahun 87, 88 punya release. Masuk tahun 89, Live Record dah mula gunakan tulisan warna hitam dekat bahagian lirik. Cuma kali ni lain sedikit, dia bubuh gambar-gambar band dekat bahagian lirik ni. Cantik lah layout ni. Tapi ni sebenarnya gambar yang sama macam depan juga, tak ada beza pun, cuma alternate lah. Okay, gua bagi dekat supaya lu orang boleh tengok, sebab gambar Google semua kan pecah kan. Okay, kita tengok lagu-lagu semua. Majority semua bukan majority, tapi memang kesemuanya adalah ciptaan mereka sendirilah. Seperti mana Clash of the Bands 1, setiap kumpulan ada 5 kumpulan mempertaruhkan 2 lagu, satu lagu fast dan satu lagu slow. Kalau nak tanya gua, lagu yang paling gua cukup gila sekali di dalam album ini, kalau tanya gua pada umur 18 tahun dulu, dah tentulah gua akan pilih Crux dan Perjuangan Kita. Sebab lagu tu trash, maklumlah masa tu jiwa remaja kan, nak dengar benda fast dan berat je. Tapi kalau tanya pada gua sekarang lah, gua paling suka sebenarnya adalah kumpulan Varna. Sebenarnya sekarang ni susah sikit gua nak bagi markah, sebab banyak band yang dalam ni gua dah mula hargai dan suka dibandingkan sewaktu dulu. Dulu memang pasang Crux saja, nak dengar tu je kan. Tapi band-band lain ada juga dengar, tapi tak berapa hadam sangat lah, sebab maklum lah kan, macam gua kata zaman remaja. Tapi kalau sekarang, di antara Varna dan Easy, kedua-dua ni memang gua susah sikit lah nak pilih, sebab dua-dua gua suka. Tapi mungkin boleh kata Varna lah. Pasal Varna ni, daripada apa yang gua tahulah, Brother Manaf bagi tahu, Varna ni dia ni sebenarnya band club. Dan dia orang tak masuk bertanding pun dalam Clash of the Band 2. Dia orang adalah band jemputan, seperti mana Clash of the Band 1 dulu, di mana kumpulan Thrashed dan kumpulan Handy Black merupakan band jemputan, bukan band yang bertanding. Itu adalah Varna lah. Varna tu sebenarnya band club. Jadi sebab tu dia punya skill memang lain macam sikit lah. Dia orang punya influence pun macam-macam, banyak ada. Kalau kita dengar lagu-lagu Varna ni, sebenarnya boleh kata lagu dia macam kehadapan lah di zaman tu bagi negara Singapura dan Malaysia. Kalau kita dengar luar negara, boleh dapat sebenarnya sound yang macam tu. Putri contohnya, lagu slow dia kan, ini sebenarnya power ballad. Dia tak macam lagu slow rock Melayu, lain sound dia. Lagu Melayu yang jenis-jenis ballad hari ini yang kita jumpa lagu macam Putri ni. Sebab tu gua ada nampak juga orang komen dekat YouTube, dia macam komen kata lagu Putri ni macam ahead of its time lah, bukan lagu yang terbit pada tahun 89, tapi lagu era 2000-an. Gua setuju juga kata macam tu, tapi untuk lagu Melayu. Kalau lu orang dengar lagu-lagu orang putih pada lewat 80-an, sama je macam Putri ni juga lagu dia kan. Pasal Varna ni memang banyak ambil pengaruh daripada sound-sound melodic rock, daripada sound kumpulan-kumpulan power ballad barat tahun 80-an kan. Putri ni memang adalah power ballad, tak boleh dinafikan.
Cuma zaman tu dekat Malaysia tak banyak dan Singapura tak banyak yang boleh mencipta lagu sedemikian. Tapi Varna dah mampu menciptanya zaman tu. Okey, manakala lagu Fast dia malam pun juga sound dia memang lain kan. Sebab tu gua katakan Varna ni adalah progressive melodic hard rock lah, lebih kurang progressive melodic rock lah. Muzik dia orang, sebab muzik dia orang memang lain daripada lain, dan dia punya arrangement dia pun semua lain kan. Sangat berbeza lah kalau banding dengan kumpulan-kumpulan lain. Okey, macam Easy pula, apa yang buatkan gua tertarik sebab gua memang suka melodic rock dan AOR, terutama sekali lagu yang ada keyboard kuat lah kan, macam Waspada Selalu, teng tereng deng teng tereng deng. Gua memang suka lah pada sound-sound keyboard macam tu kan. Memang kalau dengar kita melekat lah gua kata kan. Tapi lagu slow dia Sejarah Pilu, ni gua tak apa sangat lah, pasal dia agak Melayu sedikit lah. Ni tahun 89 dah mula lagu-lagu slow rock Melayu dah start ke arah Melayu. Kemudian kita ada pula kumpulan pendusta Les Mayer dengan lagu Fast dia Pendusta. Ini sebenarnya patut tulis copyright control ni. Sorry brother-brother Les Mayer, gua pecahkan rahsia. Lagu Les Mayer ni sebenarnya adalah lagu daripada kumpulan barat, iaitu Killer Dwarfs. Memang sebiji pun, cuma tukar lirik je. Lagu tu hard rock lah, tapi kalau Killer Dwarf dia bawa lebih laju sebenarnya. Killer Dwarf bawa lebih ke arah heavy metal, tapi Les Mayer bawa ke arah hard rock. Lagu slownya Merintih Kepiluan. Lagu ni pun ada sedikit Melayu-Dayu, tapi kira mantap jugalah kan. Dia tak lembut sangat lah macam Sejarah Pilu Easy tadi. Merintih Kepiluan ni masih agak berat juga. Kira gua boleh layan jugalah kan, favourite gua juga ni. Kemudian kumpulan Steel Fingers. Steel Fingers juga lebih kepada macam melodic rock macam tu, tapi tak berapa strong sangat lah dia punya sound melodic dia. Lagu Ilmiah agak straightforward hard rock. Lagu slow dia Ayu, boleh dikatakan hampir ke power ballad jugalah, sampai juga ke power ballad tu. Dan kumpulan Kraks lah kan, di mana gua kata kalau gua dulu memang gua pilih Kraks lah number one. Dengan lagu Perjuangan Kita gua dah cerita banyak kali lah. Lagu ni memang pengaruh Slayer yang sangat kuat. Lagu Bermimpi pun boleh katakan lagu ballad sebenarnya, tapi bunyi dia heavy, dengan ending dia yang agak berat dan laju, ala-ala style lagu Metallica, Fit to Black ni style kan. Macam ballad trash lah, senang cakap kan. Jadi pendek kata, kalau gua nak letakkan markah lah untuk Clash of the Bands 3 ni, gua tetap meletaknya sebagai 10/10. Sebab lagu-lagu dia pun semua memang sangat nostalgia lah bagi diri gua kan. 10/10 tak boleh lah, pasal lagu-lagu slow dia sebenarnya gua tak berapa into sangat lah. Macam Sejarah Pilu tadi gua katakan, gua tak berapa masuk sangat sebenarnya lagu slow dia, sebab terlalu lembut. 9/10 lah kita letak. Tapi kalau kumpulan Varna memang 100% gua puas hati. Jadi pilihan gua untuk Clash of the Bands 3 adalah Varna. Pertandingan Clash of the Bands turut diadakan lagi sekali pada tahun 1989. Namun sambutan kali ini kurang memperangsangkan, membuatkan tiada lagi album kaset susulannya. Dengan terbitnya Clash of the Bands 3 dan pertandingan akhir pada tahun yang sama, maka tamatlah siri gagasan paling meriah di Singapura yang kini hanya menjadi bahan sejarah. Pertandingan serta siri kompilasi rock paling gah pernah dilahirkan oleh para perwira-perwira Pulau Sentosa, Warriors of Sentosa Island.